Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey. Siapa yang dah masuk kelas boleh buka buku teks muka surat 110. Muka surat 110. Siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni. Okey, hari ini kita masuk dengan tema yang ke-6 iaitu sains, teknologi dan inovasi. Sains, teknologi dan inovasi. Sains maksud dia ilmu sains yang belajar dengan muklimah awak tu. Itu yang dimasukkan sains. Kalau teknologi ni alat-alatan. Contoh dia robot, ni iPad, ada handphone, ada jam, ada game. Waalaikumsalam. Ada laptop, ada komputer, ada kerusi, meja. Itu semua ialah teknologi, peralatan. Kalau inovasi ni maksudnya kita buat benda baharu yang tak ada lagi, yang tak wujud lagi. Itu maksud inovasi. Jadi hari ini kita masuk dengan tema yang ke-6. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks muka surat 110. Okey, untuk sementara waktu ni Mu'alim akan mute semua orang. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'alim awak tak dengar. Jadi untuk awal-awal ni Mu'alim mute dulu semua orang. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan, boleh buka mikrofon dan boleh tanya soalan. Okey, buku teks Bahasa Melayu muka surat 110. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baharu iaitu unit 16, kehebatan sains. Apa yang hebat tentang sains ni? Itu dia. Okey, tajuk dia bagi meluncur di udara. Meluncur di udara. Dalam petikan ini ada bagi 5 keping gambar. Okey, aktiviti kita hari ini ialah kita nak bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Okey, berdasarkan gambar ni, mari kita bercerita apa yang mereka semua sedang buat ni. Okey, kita tengok dengan yang pertama sekali. Okey, meluncur di udara. Okey, itu tajuk dia, meluncur di udara. Meluncur ni maksud dia, contoh dia, awak tengah buat ni origami kapal ni. Waalaikumsalam. Buka buku teks muka surat 110. Meluncur ni maksud dia, contoh dia awak buat origami kapal ni, kapal terbang ni, lepas tu awak pun baling dia. Dia pun terbang. Itu maksud dia meluncur. Okey, tengok yang pertama. Zara sedang belajar di dalam kelas. Guru sainsnya masuk ke kelas. Kemudian, okey, tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni. Mereka semua berada di mana? Mereka semua berada di dalam kelas. Ini Zara. Ini semua kawan-kawan Zara. Kawan sekelas Zara. Dan ini pula ialah cikgu sains Zara. Okey, kat sini dia bagi tahu. Wah, kawan dia bagi tahu. Wah, cantiknya. Itu poster apa cikgu? Cikgu pun dia kata, murid-murid, ini poster pertandingan kapal terbang kertas. Poster yang cikgu dia tunjukkan ni. Assalamualaikum
Muallim. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang baru masuk? Boleh buka buku teks muka surat 110. Siapa yang buka mic boleh tolong tutupkan kejap boleh? Ke surat 110. Okey, gambar yang pertama. Ni gambar yang cikgu dia tengah tunjukkan ni. Ini ialah poster kapal terbang kertas. Jadi aktiviti yang mereka nak buat di dalam kelas hari ini ialah membuat origami kapal terbang kertas. Itu aktiviti diorang. Diorang nak belajar tentang sains meluncur. Itu gambar yang pertama. Zara dan kawan-kawan berada di dalam kelas. Cikgu dia tunjukkan poster tentang kapal terbang kertas. Cikgu dia nak buat pertandingan kapal terbang kertas. Itu untuk gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua pula. Dalam kelas ni Zara dan juga kawan-kawannya sedang buat apa? Mereka sedang berlatih membuat kapal terbang. Membuat kapal terbang kertas origami. Diorang tengah duduk berkumpul, diorang berlatih untuk membuat kapal terbang. Setiap orang membuat kapal terbang masing-masing. Ada desain masing-masing, reka bentuk masing-masing. Okey, tengok contoh yang ketiga. Okey, yang pertama, kategori pertandingan kapal terbang kertas. Kategori pertandingan kapal terbang kertas ni ada dua. Yang pertama, dia bagi kategori masa penerbangan paling lama. Yang Zara punya ni kategori masa penerbangan paling lama. Maksudnya bila dia baring, paling lama terbang. Kat sini Zara beritahu, saya telah membuat kapal terbang bersayap lebar dan muncung yang lurus agar dapat meluncur di udara lebih lama. Tengok dia punya lebar ni. Lebar dan juga muncung yang lurus. Supaya apa? Supaya agar dapat meluncur di udara lebih lama. Itu Zara punya. Okey, kawan lelaki dia pula. Kategori jarak penerbangan paling jauh. Penerbangan paling jauh. Yang ni paling lama. Yang ni paling jauh. Okey, saya telah membuat kapal terbang bermuncung tirus dan sayap yang kurang lebar bagi membolehkan kapal terbang meluncur laju. Okey, dia punya, Zara punya ni dibuat lebar dan muncung yang lurus. Supaya apa? Supaya lebih lama meluncur di udara. Tapi yang lelaki ni pula dibuat kapal terbang bermuncung tirus. Muncung tajam ni tirus. Dan sayap dia kurang lebar. Supaya apa? Supaya kapal terbang boleh meluncur laju. Yang ni untuk lama, terbang lama. Yang ni untuk terbang laju. Kita tengok pula gambar yang keempat. Jadi Zara dan kawan dia pun masing-masing pun terbangkan dia orang punya kapal terbang kertas. Sebab orang masuk pertandingan kapal terbang kertas. Yang Zara punya ni untuk penerbangan lebih lama. Yang lelaki ni pula untuk penerbangan lebih laju. Jadi gambar kelima, dia orang buat pertandingan tadi. Siapa yang menang? Muncul sebagai juara. Iaitu siapa juara dia? Zara. Kat gambar ni dia bagi gambar Zara yang memenangi pertandingan kapal terbang kertas. Okey, setakat ni semua okey? Semua boleh faham lagi? Boleh ikut lagi? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, pergi pula dengan muka surat sebelah. Muka surat 111. Okey, 111. Dalam muka surat ini, kita nak lengkapkan peta pokok. Itu hari Muhammad dah belajar tentang peta pokok. Ini peta pokok. Peta pokok. Ke atas sekali peta pokok mula-mula kena ada tajuk. Balai cerap di rumah. Kat sini pun sama. Tajuk dia balai cerap di rumah. Lepas tu ada 3 kategori. Yang pertama lokasi, peralatan dan impian pemilik. Jadi setiap perenggan pertama ni dia akan mewakili kepada lokasi. Perenggan kedua akan mewakili kepada peralatan.
dan perenggan yang ketiga akan mewakili kepada impian pemilik. Jadi dalam petikan yang panjang-panjang dia bagi ni, yang banyak perkataan-perkataan ni, kita nak ringkaskan dia menjadi ke dalam peta pokok ini. Kita nak ringkaskan dia, tak nak panjang-panjang. Jadi nak ringkaskan benda tu, kita kena faham dulu petikan ini. Jadi mari kita baca petikan ini. Kita cuba fahami petikan ini bercakap tentang apa. Okey, mula-mula Muallim nak pilih Ilyas. Boleh Ilyas? Muallim nak minta awak bacakan perenggan yang pertama ni. Ilyas? Boleh Ilyas? Boleh. Okey, baca perenggan yang pertama ni. Okey, tajuk dia Balai Cerap di Rumah. Zara sedang membaca rencana dalam majalah Dewan Pelajar. Okey, Ilyas baca. Meter yang tinggi dalam bidang astronomi. Ilyas, minat. Yang pertama minat yang tinggi. Minat yang tinggi dalam bidang astronomi telah mendorong seorang penduduk kampung membuka balai cerap mini di rumah. Balai cerap mini di rumahnya. Kedengaran agak pelik, bukan? Namun begitulah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mahamarowi Omar, pemilik balai cerap di Kubang Rawa Salur, Kota Bahru, Kelantan. Balai cerap tersebut dibina di pekarangan rumahnya. Okey, bidang astronomi ni apa maksud dia? Bidang astronomi ni ni yang digunakan ni untuk dia orang tengok dekat atas atmosfera, dekat angkasa lepas, ruang angkasa lepas, tengok bintang ke, tengok bulan ke. Okey, yang pertama dia bagi tahu minat yang tinggi dalam bidang astronomi telah mendorong seorang penduduk kampung membuka balai cerap mini di rumahnya. Kedengaran agak pelik, bukan? Namun, begitulah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mahamarowi Omar, pemilik balai cerap di Kubang Rawa Salur, Kota Baru, Kelantan. Balai cerap tersebut dibina di perkarangan rumahnya. Okey, jadi Profesor Dr. Mahamarowi Omar membuka balai cerap mini di perkarangan rumahnya. Okey, yang kedua Muallim nak minta Zarif Sharifah bacakan, boleh? Yang biru ni. Okey, baca. Balai cerap mini yang dibina lengkap dengan binokular dan teleskop serta peralatan berteknologi tinggi. Sebanyak 15 buah teleskop berbagai saiz telah ditempatkan di balai cerap mini daripada balai cerap mini tersebut. Agensi Angkasa Ini baca ni. Kini usaha tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada agensi angkasa negara angkasa melalui projek inovasi sosial Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.
Okey, terima kasih. Okey, balai cerah mini yang dibina ni lengkap dengan binokular dan teleskop. Ini teleskop serta peralatan berteknologi tinggi. Sebanyak 15 buah teleskop pelbagai saiz telah ditempatkan di balai cerah mini tersebut. Kini usaha tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada Agensi Angkasa Negara melalui projek inovasi sosial Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Okey, yang terakhir sekali mohon nak minta Anas, boleh Anas baca yang ketiga ni? Impian Profesor Dr. Mahamarowi adalah agar usahanya ini mampu memupuk kesedaran dan minat masyarakat dalam ilmu astronomi dan angkasa. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk mengembangkan ilmu astronomi ini kepada segenap lapisan masyarakat. Okey, terima kasih Anas. Impian Profesor Dr. Mahamarowi adalah agar usahanya ini mampu memupuk kesedaran dan minat masyarakat dalam ilmu astronomi dan angkasa. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk mengembangkan ilmu astronomi ini kepada segenap lapisan masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan ilmu astronomi. Okey, setakat ini semua faham tentang petikan ini? Balai cerah di rumah. Okey, berdasarkan petikan yang panjang-panjang tu, kerja rumah awak hari ini, awak lengkapkan petikan ini. Cari perenggan yang pertama yang kotak warna kuning ni, yang panjang-panjang ni. Yang pertama jawapan dia awak letak dekat lokasi. Lokasi dia di mana? Lokasi ni tempat. Di mana tempat dia? Dia membuka balai cerah mini di rumahnya. Itu jawapan dia. Yang kedua pula dia bagi peralatan. Jadi perenggan yang kedua ni pula yang warna biru ni, jawapan dia ada. Jawapan dia awak letakkan di dalam peralatan. Letakkan di dalam peralatan. Apa peralatan dalam yang diorang gunakan ni? Tengok dia bagi tu, balai cerah mini yang dibina lengkap dengan yang pertama binokular dan teleskop serta peralatan berteknologi tinggi. Itu jawapan dia. Dan yang terakhir sekali, impian pemilik. Apa dia impian dia? Awak cari jawapan dia dalam kotak yang kuning ni pula. Jadi ini kerja rumah awak untuk hari ini. Boleh faham setakat ni? Kerja rumah dia awak lengkapkan. Awak lengkapkan peta pokok ini. Jawapan dia ada dalam petikan ni. Awak cari je, cari je. Dalam panjang-panjang ni dia bagi tahu kita nak ringkaskan dia ke dalam peta pokok. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kalau boleh kita pergi dengan tajuk yang terakhir sekali untuk malam ini, ayat majmuk. Ayat majmuk ni apa? Minggu lepas Muallim dah ajar kepada awak tentang ayat tunggal. Hari ini kita belajar tentang ayat majmuk. Okey, kita ulang kaji balik. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal ni ada satu subjek dan satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Subjek ni maksudnya benda yang bernyawa. Ada satu sahaja. Dan predikat ni keterangan dia. Ada satu sahaja. Contoh dia, Adam sedang membaca buku. Adam ni ialah subjek, benda yang bernyawa. Jadi satu dia, satu je ada subjek. Sedang membaca buku. Ada satu keterangan, predikat. Itu maksudnya satu subjek, satu predikat. Itu ayat tunggal. Contoh yang kedua. Ibu sedang menggoreng ayam. Ibu ada seorang je dalam ayat ni. Satu subjek. Ayat tunggal satu subjek. Sedang menggoreng ayam. Satu predikat. Kalau ayat majmuk pula. Dia ada dua ataupun lebih. Ayat majmuk ni. Kalau ayat tunggal dia ada satu sahaja. Ayat majmuk ni dia ada dua. Ada dua ataupun ada lebih. Okey, contoh dia. Maksud dia dalam ayat tu ada dua subjek ataupun dua predikat. Dan dalam kata majmuk dia ada kata hubung. Awak tengok je dalam ayat itu bila ada je atau dan Assalamualaikum, kecuali. Malim. Waalaikumsalam.
Dalam ayat majmuk, bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Kalau tak ada kata hubung, itu ayat tunggal. Awak bezakan itu je. Ingat, kalau ada atau, ni semua kata hubung. Ada atau, dan, kecuali, lalu, sambil, tetapi, yang, apabila, atau mana-mana lagi kata hubung, secara tak langsung, itu ialah ayat majmuk. Contoh dia, dan. Tiara dan Yasmin tinggal di Selangor. Ada dan. Dan ni kata hubung. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Ayat majmuk ada dua subjek. Siapa subjek dia? Tiara, Yasmin. Ada dua orang nama. Kalau ayat tunggal ada satu je. Dia ada satu subjek, satu predikat. Tinggal di Selangor. Walaupun satu predikat, tapi ada dua nama orang, dua subjek. Tiara dan Yasmin. Dan juga ada kata hubung. Contoh lagi. Kakak membasuh pinggan sambil menyanyi. Kakak ada satu subjek. Walaupun satu subjek, tapi dia ada dua predikat. Membasuh pinggan, menyanyi, dan ada kata hubung. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Boleh faham setakat ni? Ayat tunggal dan ayat majmuk? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh bezakan ya. Awak kena bezakan antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kalau boleh tengok buku teks awak tadi, muka surat 113. Dalam petikan ni dia bagikan kepada awak gambar. Okey, tak apalah. Yang ni kerja rumah awak. Yang ni kerja rumah awak. Kerja rumah awak ni, kerja rumah awak buat dalam buku, nanti Mak akan hantar dalam grup. Okey, tak apa, kita buat latihan yang lain. Okey, sekarang ni Mak nak semua orang tengok kat depan. Buka mic. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Okey, tengok yang atas. Okey, soalan dia. Nyatakan sama ada ayat-ayat di bawah ayat tunggal atau ayat majmuk. Ayat tunggal ada satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk ada dua dan mesti ada kata hubung. Okey, tengok ayat yang pertama. Peserta yang pensang itu bernama Sulaiman. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Ayat tunggal, salah. Ini ialah ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Ini ialah kata hubung. Yang ialah kata hubung. Lepas tu ada dua orang subjek, peserta dan juga Sulaiman. Ingat, bila ada kata hubung je, itu ayat majmuk. Kalau tak ada kata hubung, itu ayat tunggal. Okey, yang kedua. Adik saya suka menonton rancangan kartun. Okey, ada ayat tunggal tak? Ini ayat majmuk ke ayat tunggal? Ayat tunggal. Ayat tunggal. Kenapa ayat tunggal? Sebab tak ada kata hubung. Tengok, adik saya satu subjek. Suka menonton rancangan kartun. Satu predikat. Dan tak ada kata hubung. Jadi ini ayat tunggal. Okey, nombor 3. Wanita yang berambut panjang itu ialah Cikgu Sun. Ini ayat ayat majmuk. Pandai Almi Aisyah. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Mana kata hubung dia? Kata hubung dia kat ni kata hubung dia. Yang. Ingat, yang ni kata hubung. Bila ada kata hubung je, ini ialah ayat majmuk. Okey, Cikgu Sun subjek. Lepas tu dia berambut panjang. Itu predikat dia. Okey, nombor 4. Sakinah akan berasa kecewa jika dia gagal dalam pertandingan itu. Ayat tunggal ke ayat majmuk ni? ayat tunggal. Tunggal. Ini ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Okey, yang mana kata hubung? Akan. Jika ni kata hubung, akan ni kata penguat. Jika ni kata hubung. Ingat tu. Okey, Encik Rahman sedang menyapu daun-daun kering. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk, ayat tunggal. Ayat tunggal. Kenapa ayat tunggal? Sebab ada satu subjek dan satu predikat. Subjek dia Encik Rahman, satu je nama orang.
sedang menyapu daun-daun kering, satu predikat. Okey, nombor 6. Kucing itu mengiau kerana lapar. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Tengok, ada kata hubung tak? Ayat tunggal. Majmuk. Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Apa kata Ada hubung dia? kerana. Kerana ni Kerana. kata hubung. Kerana tu kata hubung. Okey. Cikgu Anita memakai baju batik hari ini. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Sorry, tadi saya ni sebab ayat. saya tak nampak. Tak apa. Ayat tunggal. Sebab apa ayat tunggal? Dia tak ada kata hubung. Dan ada satu subjek, Cikgu Anita memakai baju batik hari ini, satu predikat. Mereka bertiga pergi ke kantin. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ada kata hubung tak? Kalau tak, ada kata hubung? Ada. Tak ada kata hubung. Tak ada. Maka ini ialah ayat. Kalau tak ada kata hubung, ayat tunggal. Ayat tunggal. Kalau tak ada kata hubung, ayat tunggal. Gopal mempunyai datuk dan nenek. Ayat tunggal kan yang majmuk? Ada kata hubung tak? Ada. Kata hubung dia. Dan kata hubung. Subjek dia ada dua orang. Datuk, nenek. Ada dua orang subjek. Nenek. Hartawan itu sangat kedekut. Ayat tunggal kan yang majmuk? Ada kata hubung tak? Tak ada. Tak ada kata hubung. Jadi kalau tak ada kata hubung, ini ialah ayat. Ayat tunggal. Okey, yang seterusnya, gabungkan ayat tunggal di bawah dengan kata hubung yang diberi supaya menjadi ayat majmuk. Okey, ini ialah ayat tunggal. Ayah membaca surat khabar, ayah menonton televisyen. Okey, kita nak gabungkan dua ayat ini menjadi satu, kita kena letak kata hubung. Kata hubung apa yang sesuai? Ayah membaca surat khabar. Sambil. Ayah membaca surat khabar, ayat penuh dia apa? Sambil. Lepas tu? Menonton televisyen. Menonton televisyen. Ini baru betul. Mu'alim tak sambal. Tersalah. Okey, yang betul ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Kalau awak gunakan ayah menonton televisyen, ayah membaca surat khabar sambil ayah membaca surat khabar sambil ayah menonton televisyen, salah. Sebab awak ulang dua kali. Ayah. Tak perlu ulang dua kali. Sekali je. Sambil menonton televisyen. Ayah membaca surat khabar. Ayah membaca surat khabar. Ayah menonton televisyen. Menonton televisyen. Tak perlu ulang dua kali. Dan masukkan kata hubung. Jadi bila ada kata hubung je, ini ialah ayat majmuk. Okey, yang kedua. Anita tinggal di Taman Aman, Suresh tinggal di Taman Aman. Jadi nak gabungkan, kita gunakan kata hubung apa yang sesuai? Anita dan Suresh tinggal di Taman Aman. Okey, baru betul. Awak tak perlu, awak jangan ulang dua kali. Anita tinggal di Taman Aman dan Suresh tinggal di Taman Aman. Yang ini salah. Tak perlu ulang dua kali. Sekalikan je. Anita dan Suresh tinggal di Taman Aman. Masukkan sahaja. Okey, yang ni macam mana? Amran melayari internet. Amran mencari maklumat terbaru. Nak masukkan kata hubung apa yang sesuai? Sambil. Itu nombor 3 lah. Yang 3. Itu nombor 3. Nak masukkan kata hubung apa? Melayari internet. Nak gabungkan. Mencari maklumat terbaru. Dan kurang sesuai. Kata hubung apa yang sesuai? Untuk. Amran melayari internet. Untuk betul, kerana pun betul. Mencari maklumat terbaru. Dua-dua betul. Amran melayari internet untuk mencari maklumat terbaru, betul. Amran melayari internet kerana mencari maklumat terbaru pun betul. Okey, setakat ni semua faham ayat majmuk? Faham. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada soalan?
Okey, kalau Saya semua masuk kelas tapi saya tak ada buku. tak apa, Muallim ada kat depan ni. Muallim tunjukkan buku pada awak. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh faham tak? Boleh bezakan tak ayat tunggal dan Tak. ayat majmuk? Boleh. Tak. Ada sesiapa yang tanya soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kerja rumah nanti Muallim akan hantar di dalam grup, awak ambil kat situ. Kerja rumah yang lepas-lepas pun jangan lupa hantar, boleh? Ramai yang tak hantar kerja rumah Dah ni. siap. Yang hantar kerja rumah Adam Zikri, Ilyas, Alifahan je. Yang lain tak hantar pun lagi. Yang lain nanti dah siap hantar, boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh nanti siapkan kerja rumah dan hantar pada Muallim untuk Muallim cek. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Malim. Sama-sama. Terima kasih Malim. Sama-sama. Waalaikumsalam.